tekan forgot. Ada? Saya dah tekan forgot password tu untuk Okay. APL. AP apa benda tu? Ah, APN. Lepas tu bila saya masukkan kod yang dihantar, dia kata salah kod tu. Say that again for the password. Oh, okay. Dia hantar pada email, lepas tu tak boleh nak verify. Maksudnya dia hantar kod tu, saya masukkan kod tu dan sistem kata salah kod yang dimasukkan. El bagi link apa tu yang helpdesk punya group tu, bagi Cikgu Zarina boleh masukkan isu tu kat situ. Ya. Mungkin Cikgu Remy boleh bantulah nanti. Masa cikgu nak masuk tu, dia bawah tu ada yang helpdesk tadi. Saya tengok link, kalau cikgu klik kepada yang apa message yang saya send tadi. Okay. Yang belakang dia welcome.com tadi. Okay. Ya. Situ. Lepas tu cikgu Ambil yang helpdesk kat bawah tu. Okey, saya try tekan. klik helpdesk. Alright. Terima kasih. Bantu sama. Wan, kita ada ni Wan. Kita ada ni webpack ni. Ni sekarang ni. Dia dah masuk ni, siapa dah? Host ke Ni. Tengok ni. Okey. Okey, saya rasa kita mulakan lagi. Semangat kita mulakan. Kita ada 106. Dia tengok ada senarai tu, dia lepas ke CJ Jepang kan? Masih ada yang belum CJ Jepang kata hari ni dah. Kat mana? Tinggal kan besok. Peserta tolong mute mic ya. Itulah. Siapa tu? Urus sedih. Ya, saya petang ni. Cikgu Khairi. Khairi Cikgu Khaidam tak tolong siapa mute dia masuk, mic. dia masuk tu lah. Nanti kalau Perasan ada kajian kan, dia bagi link kau. Saya tak boleh nak Peserta lalu kerja tu. tak boleh mute ya. Cikgu Khairada boleh tolong mutekan mic. Terima kasih. Baik, kita mulakan Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendidik. Okay, selamat bertemu kembali kita di dalam program teacher onboarding, program sokongan teacher onboarding yang disokong oleh Yayasan Petronas, dan saya yakin pada hari ini bukan saja daripada Yayasan Petronas, cikgu grup cerdik Petronas, kita daripada ramai yang ada pada hari ini. So untuk pengetahuan rakan-rakan semua, kita ada untuk program teacher onboarding ni kita ada 4 slot. 4 slot. Slot pertama itu keynote pada hari ini, dan slot yang kedua kita ada pada hari Khamis 25 November, dan setelah itu kita akan sambung ke slot ketiga pada 29 November, dan akhir sekali kita ada slot keempat iaitu pages dan numbers pada 30 November. So rasanya program ni memang penutup dia pada akhir November lah ya. So kita dah setkan pada untuk program teachers onboarding ni akan bermula pada jam 3 petang hingga 4 petang. Okay, next. Right, sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, ingin saya memperingatkan diri saya dan juga rakan-rakan semua yang tentang adab dan tata cara semasa program ini berlaku. Untuk pengetahuan rakan semua, sesi atas talian ini akan direkam dan kita pastikan mikrofon peserta dalam mode senyap. Saya mohon kalau dapat kita mutekan, kita bagi peluang laluan ini kepada penceramah untuk sharing sepanjang sesi ini. Alright, dan semasa sesi berlangsung, penonton dan juga boleh mengajukan soalan di ruangan chat. InsyaAllah saya pada hari ini, saya Azmi Arif dan juga co-host saya pada hari ini, Cikgu L akan membantu para peserta dan penonton untuk membantulah jika ada apa-apa soalan. Alright, itu. Dan juga pada akhir session kita, kita akan bukakan sesi soal jawab pada akhir sesi nanti. Right, dan ingin juga saya ingatkan sebab ini kadang terjadi kita terkongsi sebab dia boleh take over so kita tak nak ganggu proses kita punya workflow presenter. So jangan gunakan perkongsian skrin ketika pembentang sedang membuat persembahan slide. So I hope
sama-sama kita dapat sit down, dengar apa yang presenter present, dan kita try dekatkan kita punya iPad. Right, dan pautan kehadiran akan diberikan pada akhir sesi, iaitu sebelum jam 4.30 lah. Right, so saya persembahkan ini ialah slot yang pertama bertajuk keynote kreatif ilustrasi dan animasi oleh Puan Asma. Untuk pengetahuan semua, Puan Asma ni seorang telah dianugerahkan Apple Professional Learning Provider, dan saya rasa session ni memang superb lah. Kalau dapat tengok sampai habis, saya yakin, saya jamin you akan terkejut dan terngangau. Macam-macam boleh dibuat di iPad masing-masing. Alright, so sebelum ini saya teruskan, saya serahkan pada sesi ini, dah sudah jam 3.10, saya serahkan kepada presenter kita, Puan Asma. Silakan. Terima kasih Dr. Arif. So saya mohon untuk share screen. Saya hijack screen lah daripada Dr. Arif. Silakan. Okay. Nampak Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua peserta, guru-guru maupun peserta-peserta yang lain lah, walaupun bukan guru, sebab kami kongsikan juga ini pada semua. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui bagaimana menggunakan iPad, jadi bagaimana menggunakan Keynote lah specifically untuk sesi petang ni dalam iPad anda, jadi boleh saja join insyaAllah. Baik, sebelum saya teruskan dengan perkongsian saya ingin perkenalkan sedikit sebanyak tentang diri saya, tapi saya tak cakap, jadi saya akan membiarkan video yang melakukan pengenalan ini. So, dia. Bismillah. Baik, itu sedikit sebanyak perkongsian tentang siapa saya. So orang kata picture tells 1,000 stories lah. So the video hopefully tells the story of me. Kepada peserta yang mungkin belum yang ada iPad dan ingin sama-sama orang kata work together dalam sesi hands on nanti, boleh muat turun workbook Keynote ni. Saya telah sediakan satu workbook. Jadi, mohon mute ya cikgu. Kalau ada soalan mungkin boleh kemukakan di ruangan chat dulu. So nanti kita ada APLP, APLM yang lain boleh bantu untuk jawab dulu. Okay, so siapa yang ingin bersama melakukan sesi hands on boleh download Keynote workbook ni dulu. Saya rasa dalam chat room pun dah di copy tadi Dr. Arif. Masih ada lagi tak? So saya teruskan je dulu, jadi siapa nak nanti link akan diberikan dalam chat. Okay, so saya mulakan dulu. Sebelum kita lihat apa aplikasi Keynote ni yang kita nak gunakan pada hari ini, saya akan tunjukkan satu contoh yang telah saya bangunkan menggunakan 95% menggunakan Keynote. Menggunakan Keynote, apa yang kita nak tengok hari ini adalah menggunakan Keynote. Jadi ini adalah contoh hasil bahan yang telah saya bangunkan menggunakan Keynote ya, dan sedikit aplikasi yang lain lah nanti yang akan kita sentuh juga di akan sesi-sesi yang akan datang.
Kawasan gurun panas meliputi gurun Thar, gurun Arab, gurun Iran, gurun Mojave, gurun Sahara, gurun Atacama dan gurun besar Australia. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di kawasan gurun terdiri daripada tumbuhan yang tahan cuaca panas dan tumbuh secara jarang-jarang. Pokok jenis xerophyte sahaja yang boleh hidup di kawasan gurun. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan gurun adalah kaktus, prickly pear, rumput esparto, pokok akasia bantut dan semak samun berduri. Kebanyakan hidupan liar di kawasan gurun adalah jenis nocturnal. Hidupan liar di gurun panas menjimatkan tenaga dan air di dalam badan dengan berteduh di bawah pokok atau bersembunyi di dalam lubang dan hanya bergerak aktif pada waktu malam untuk mencari makanan. Contoh hidupan liar yang hidup di kawasan gurun panas ialah kodok, kalajengking, unta, tikus jerboa, musang fenek, cicak hutan, biawak pasir, Aedex antelope dan rusa gazelle. Baik. Itu adalah tadi contoh bahan yang telah saya hasilkan menggunakan Keynote. Ya, mungkin sebelum-sebelum ni kalau kita lihat mungkin bahan-bahan yang seperti berikut dibangunkan oleh kata tim-tim developer ya yang boleh yang designer, programmer kan. So sekarang ni kalau kita tengok contoh yang macam tadi tu boleh dibangunkan sendiri oleh cikgu-cikgu sendiri. In fact malahan murid-murid pun ada juga yang pernah bangunkan bahan-bahan seperti berikut. Okey, jadi mula-mula sekali kepada yang ingin bersama-sama melakukan hands on. Jadi kalau cikgu-cikgu ataupun para peserta tidak pernah menggunakan Keynote ya, bagaimana nak tahu Keynote ni mana satu? So ini ikon Keynote lah kalau di iPad anda. Kalau yang tak ada iPad, ada iPhone pun boleh juga. Cuma penggunaan guna Keynote ni macam lebih orang kata lebih maksimum lah dia punya penggunaan kalau kita guna iPad sebab kita boleh drawing dengan pensel ataupun dia lebih besar kan skrin dia. Kalau iPhone skrin dia kecil. Jadi kalau kita nak buat tu limited sikit lah dia punya ni. Dan MacBook pun boleh juga. MacBook pun ada Keynote. Cuma dia punya look and feel tu sedikit berbeza. Menu-menu dia kelihatan berbeza lah. Okay, so bagaimana nak buka Keynote kalau kepada pengguna iPad yang baru ataupun yang tak pernah. Mungkin dah lama guna iPad tapi tak pernah pun try Keynote kan sebab mungkin tak ada keperluan ataupun tak tahu. Jadi yang ni saya tunjukkan daripada saya punya kira desktop lah ya. So kalau tak tahu kat mana duduk, tak ada masalah. Cikgu boleh gunakan jari dari sini ya, macam swipe anywhere daripada tengah ni, swipe ke bawah. Okey, dia akan keluar spotlight ni kita panggil. So kita boleh type Keynote. Apa-apa aplikasi yang kita nak buka di iPad kalau tak tahu ataupun tak jumpa kat mana, so kita boleh gunakan cara ni lah. So bila saya type Keynote dia keluar ni ya. So saya boleh type di sini saja. So sebabkan saya dah buka tadi dia terus masuk ke presentation saya lah. Kalau kata saya di luar tadi, dia akan keluar di sini. So lagi sekali saya keluarkan spotlight ni, type Keynote ya. Dan tekan Keynote ni, dia akan masuk sini lah. Masuk ke Keynote. Dari nak mulakan file baru kita tekan plus ni ya. Dalam iPad apa jua yang kita tekan plus tu adalah untuk tambah. So nanti ni kita akan gunakan dengan banyak lagi lah. Nanti kita akan lihat lebih banyak menu-menu ni. So kalau kita tekan tambah dia akan tanya nak choose a theme ya. Jadi kita akan create presentation, choose a theme ataupun start dan outline ya. So kita kalau kebiasaannya kita choose a theme lah. So dalam Keynote ni dia ada banyak tema-tema yang dah disediakan. Okay, kalau kata kita malas nak fikir design ke apa ke, boleh pilih daripada design-design yang ada disediakan. Tapi macam saya bila saya nak bangunkan bahan saya lebih suka start dengan kosong lah, basic white macam tu. So bila kita masuk ke dalam slide ya, kita akan nampak basic slide kosong, satu je. Okay, dan dia title slide. Kalau kita nak tambah slide, kita gunakan button tambah di bawah ni. So dia akan tunjukkan lah berdasarkan tema lah. Kalau lain tema kita pilih lain lah rupa-rupa slide dalam ni ya. Dia punya slide template dia. Okay, so bila kita nak buat slide, kita kena tahu besar mana slide kita nak tu. So macam mana kita nak tahu, pergi dekat menu
3 titik ni, saya akan pilih di situ, document setup. Okay, so dekat bawah ni ada slide size. Okay, dia ada option 43 ni besar kita ni lah, 43 ni besar macam besar iPad ni, 16:9. Kalau 16:9 ni macam size movie macam tu lah. Ya, biasa kalau kita buat content, kita nak savekan dia sebagai movie file kan, later on nak upload kat YouTube semua. Jadi biasanya kita gunakan 16:9 ni lah. 3/4 ni macam ni, ataupun square macam style Instagram kan. So dah pilih katakan 16:9, tekan done di atas ni tadi. Okay, so dia akan buka slide ni. Okay, so untuk hari ni, ni saya tunjuk basic je macam mana nak buka Keynote. So we go back to kita punya slide untuk hari ni. Okay, so sedikit sebanyak kita dah kenal macam mana nak buka Keynote dan bagaimana nak memulakan ya. So kita nak tengok juga menu-menu dalam Keynote ni. So kita ada menu presentation ni macam saya tunjuk tadi, bila saya tekan presentation ni dia balik kepada list of files lah, file Keynote yang lain-lain tu. Okay, kalau yang ni pula, yang kedua ni adalah macam mana nak tengok view, like table, okay, slide view ataupun outline. Okay, so biasanya saya gunakan slide view lah, senang kita nampak dia punya thumbnail kat tepi ni, slide mana kita berada dan berapa banyak slide lagi, apa next and before. Okay, dan kalau button yang ni, kita nampak ni button undo. Okay, nanti orang yang tak biasa guna mesti tanya, undo je ke, tak boleh redo ke? Kalau kita dah undo, macam mana nak redo kan? So tak ada masalah, kita tekan lama sikit kat button undo ni, dia akan keluar situ. Jadi kalau kita dah buat something, kita boleh redo balik ya, dia ada bawah ni redo. So iPad ni dia menu-menu dia simplified, nampak clean kan, bersih, tak ada banyak teks kan. So sebab itu dia tengok redo dan undo ni adalah macam kategori yang sama, jadi tak perlulah nak tunjuk button back dan button next tu kan. Jadi dia letakkan sekali. Okay, yang tengah ni kita tengok adalah nama file lah. So kalau nak rename nama file ni tak ada masalah, just terus tekan je kat situ, boleh pilih select rename ya, dan kita type lah nama file yang kita nak. Dan kalau dah tekan dan okay, tekan enter. Alright. So di sini juga kita ada button play. Button play ni sebab macam PowerPoint jugalah kan, bila kita buat presentation, kita nak play slide tu, bila saya tekan button play tu dia akan buka full screen lah. So kalau ada animation, ada apa-apa yang dalam slide tu, dia akan play secara full screen. Okay, and button brush. Okay, so yang ini adalah button yang penting lah dalam penggunaan Keynote kita, button brush dan plus ni. So bila macam tadi saya cakap, button plus ni adalah untuk tambah sesuatu. Maknanya kita nak add in something dalam slide kita. Button brush ni pula adalah untuk edit sesuatu yang dah ada dalam slide kita. Okay, so sebagai contohnya, bila saya tap pada gambar saya ni, kat depan ni, screen capture ni kan, bila saya tekan brush, dia akan keluar menu-menu yang bersesuaian untuk saya nak edit gambar ni. Okay, kalau saya tak tekan apa-apa, let's say tak ada apa-apa yang selected, bila saya tekan dekat gambar ni, dia nampak tak yang biru-biru keliling ni adalah maknanya saya dah select gambarnya. Kalau saya tekan di luar, ya, tak select apa-apa, saya tekan brush. Okay, nampak tak menu dia berbeza? Menu dia bertukar berdasarkan apa selection kita. So sekarang ni saya tak select apa-apa, jadi menu ni adalah untuk slide, bukan untuk objek-objek dalam slide ya. So saya boleh tukar background. Okay, tekan saya tukar background. Okay, so sekarang saya back kepada putih balik lah. Okay, saya boleh set yang lain lah. Baik, itu button brush. Kita akan lihat lagi menu-menu dalam button brush tu apabila kita buat latihan hands on nanti ya. So kita ada button plus. Button plus ni adalah di mana kita nak tambah benda lah. So ini pun kita akan lihat lah, kita boleh add in video or foto, boleh gunakan kamera, boleh record audio, ya, boleh masukkan live video, boleh masukkan web video. Web video macam konten saya tadi tu saya masukkan sebagai web video kan. Saya masukkan link. Bila masukkan web video ni dia masukkan link macam tadi saya masukkan link YouTube saya. So dia akan terus buka macam ni. Dia buka macam ni. Nampak macam seolah-olah video tu dalam slide tapi sebenarnya dia play daripada YouTube lah. Alright. So dan kita ada button yang ada gambar yang macam orang plus ni, maksud dia collaboration. So kita boleh collaborate ni. So kalau macam kata saya nak collaborate dengan Dr. Arif Dr. Arif, kalau kita nak collaborate ni, saya guna collaboration ni, Dr. Arif pun boleh masuk dan edit Keynote file saya ni pada masa yang sama ataupun bila-bila as long as saya masih share file ni lah. Okay, so kita ada button 3 titik ni. Dia ada macam-macam lah, yang ni ada banyak lagi. Okay, dan yang hujung sekali ni adalah toggle between edit ataupun tak edit lah. Maknanya kalau kata kita tekan button tu, sekarang nampak tak dia masuk dalam mode yang saya tak boleh edit lah, saya tak boleh tekan apa-apa ni. Saya tekan pun tak jadi apa-apa, saya tak boleh ubah. Saya cuma boleh tekan tengok slides je. Kalau saya nak edit something, saya tekan balik button edit ni, dia masukkan. Bila nampak
warna biru-biru ni, button banyak-banyak ni maknanya dah boleh edit lah. Okay, so kita gerak ke shapes, kita gerak ke feature yang lain lah. So ini adalah pengenalan sedikit sebanyak tentang Keynote. So mula sekali kita akan lihat macam mana menggunakan shapes dalam Keynote. Ini adalah salah satu elemen penting dalam Keynote. Okay, dalam konten saya yang telah saya tunjuk tadi, okay, kalau dalam Keynote ni, kat mana nak cari shape ni, dekat plus, macam saya katakan nak tambah something new, kita gunakan plus. Okay, plus, lepas tu pilih yang tab yang kedua dari kanan ni. Plus, tab kedua dari kanan ni. Okay, dia ada shapes, pelbagai shapes. So dia dah categorizekan, jadi kita boleh pilih. Ataupun kalau kita tak tahu shapes kita tu duduk kat mana, nak cari susah. Contohnya kita dah tahu apa yang kita nak cari, saya boleh typekan, katakan moon, tapi English lah, English word lah. So anything yang related to moon dia akan keluar. So kita boleh gunakan shapes tu. Alright, so dalam konten saya tadi yang saya dah tunjukkan, antara elemen-elemen shapes yang saya gunakan adalah ini, moon ni ataupun sun ya. And then ni, cactus ni. Ini adalah elemen-elemen shapes yang saya gunakan. Kebanyakan yang lain tu saya lukis. So, kita akan lihat macam mana ya. Okay, so menggunakan shapes. Contohnya bila kita gunakan shapes, kita buat sekarang ni. Okay, kita boleh gunakan macam shapes yang kita lihat ni, kalau kita tambah. Okay, katakan saya tambah mana-mana shape dalam ni ya. Bila saya tambahkan, katakanlah buku ni. Okay, dia tengok bila dia keluar, dia akan keluar warna hitam macam ni ya. Dia memang by default dia akan hitam je semua shapes dia. Okay, dan terpulang pada kita lah, kita nak ubah colour dia macam mana. Okay, macam contohnya pocket cactus ni lah. Saya delete dulu yang ni. Bila kita nak delete, kita tap pada objek tu. Dia select ya. Bila dia select tu nampak yang titik-titik biru keliling tu, maknanya dia select lah. Kita tap pada objek tu dan pilih delete. Bila kita tap tu dia akan keluar menu apa yang kita boleh buat dengan selection kita tu. So saya pilih delete di atas ni. Alright. Okay, so ini adalah shape pokok cactus yang saya dah pilih. Okay, so macam mana saya tukarkan dia menjadi cactus yang sebegini ya. Okay, cactus yang hijau macam ni. So apa kita buat, kita tekan pada shape tersebut. Kita pergi pada brush. Ingat brush ni untuk macam ada one of my colleague cakap kita kalau ingat brush, ingat macam makeup lah macam tu. So kita nak make upkan objek kita ni. So apa kita buat, kita tekan brush. Okay, dan tukar warna. So kat sini dia ada banyak option ni, style, text and arrange. Kalau text ni untuk kalau tambah text pada shape tersebut ya. So kita ada arrange. Arrange ni nak ada beberapa selection di sini, nanti kita akan lihat satu persatu as we go along. Okay, kalau style di sini dia ada untuk tukar colour. So colour kat atas ni dia bagi colour yang standard lah. Kalau tak nak kita boleh pilih di sini. Tekan fill ni. Okay, dia ada banyak, dia ada preset, ada colour, ada gradient, ada image. Okay, kalau nak tak image sebagai dalam fill in itu pun boleh maknanya. So kalau yang ni sekarang ni saya pilih colour dan mungkin gradient lah macam yang sebelah tu. So bila pilih gradient, kita boleh select colour. Yang pertama, katakan saya pilih hijau gelap. Dan yang kedua, katakan saya pilih hijau paling terang tu. Jadi macam tu. So and then bila kita pilih dah gradient tu, kita boleh set pula angle dia. Nak cerah gelap dia tu kat mana. Kiri ke bawah ke atas ke kanan ke. So kita setkan. Katakan atas saya nak cerah, bawah saya nak gelap. Okay. Macam mana saya buat bagi dia nampak macam ada line-line keliling tu ya. Nampak macam seolah-olah dilukis kan. So dekat mana kita pilih dekat style, pergi balik dekat style ni. Okay, kita pilih border. Bila tekan border, dia akan automatik keluar ketebalan dia tu 1 point ni lah. But kita boleh ubah lah kalau nak tebal sikit, nipis lagi. Ya, dan colour pun boleh tukar. Kalau saya tak nak guna warna hitam, saya boleh guna warna grey. Boleh guna colour lain lah, warna merah. Okay, bergantung pada kesesuaian ataupun kehendak konten kita lah. Baik, itu kita gunakan shapes. Dan kalau tengok dalam konten saya, shape saya ni ada line-line bukan? Okay, macam mana saya buat? Saya gabungkan penggunaan shapes dengan drawing. Okay, bila kita menggunakan iPad, satu kelebihan iPad ni adalah drawing ni lah. Part drawing ni lah yang paling sonok sebenarnya bila kita gunakan iPad ni. Yang ni kita boleh jadi, orang kata boleh jadi addicted jugalah ya. Macam saya kalau melukis tu memang tak ingat benda lain lah. Nanti anak kacau kata nanti bagi ibu habiskan ibu punya lukisan dulu kan. So kita macam addicted. Saya memang suka melukis, cuma tak pandai je melukis. Macam mana tak pandai melukis boleh hasilkan konten sini ya. Nanti saya tunjuk macam mana. Okay, baik, dengan menggunakan drawing, macam mana nak gunakan drawing kalau cikgu ataupun peserta ada iPad dan ada pensel, Apple Pencil, ianya lebih mudah lah. Kalau tak ada masalah, boleh guna stylus biasa ataupun menggunakan jari pun boleh.
So bagaimana kita nak start melukis ya? Kita akses kepada plus button ni. Okay, plus button. Okay, pergi dekat hujung sekali kanan ni and pilih bawah ni, drawing. So bila kita type dekat sini, dia akan keluar drawing tools ni, nampak kat bawah ni. Okay, drawing tools ni serupa macam kita punya pencil case lah. Basically kalau kita melukis, kita nak menulis kat atas kertas kan, kita ada pencil case, kita ada pensel, ada pemadam kan, ada ruler semua. Cuma ni tak ada ruler lah, tapi kita boleh buat garis-garis lurus tu, tak ada masalah, kita boleh guna shapes. Okay, so dan bila kita dah dapatkan tools ni, so yang ni saya tunjuk sekali lalu lah. Yang tools yang pertama ni, kalau kita tulis teks, contohnya saya tulis shapes, okay, dia akan convertkan jadi teks. Ya, nampak tak? Dia jadi teks. Okay, saya undo dulu sebab saya tak nak guna teks tu. Okay. Itu untuk kegunaan pen yang pertama ni lah yang ada huruf A tu. Okay. Untuk yang kedua ni adalah marker. Marker ni bila kita tap sekali lagi bila kita tap dia naik sikit kan, nampak? Bila kita tap lagi sekali dia akan keluar mata. Dia punya ketebalan mata pena dia tu lah. So biasanya macam saya suka pakai yang tengah ni, tak tebal sangat, tak nipis sangat. Dia terpulang pada anda. Terpulang pada diri masing-masing lah. And then bawah ni adalah opacity dia punya dakwat tu. Opacity maknanya dia punya transparansi lah. Makin turun ke bawah, makin transparent lah tulisan dia. Warna dia tu. Okay, makin kita naik, makin tebal dan makin pekat. Dan yang ni kira tak transparent langsung lah. Okay. So saya boleh tukar colour. Saya tak semestinya gunakan warna hitam je. Pilihan warna ada kat sini. Pilihan warna kat sini. Tapi katakan tak ada warna yang sesuai ni, saya boleh tekan yang warna-warni ni. Bila tekan yang tu, okay, dia akan keluar lagi palette banyak ya. Boleh tengok pilih yang bahagian mana, okay. And then saya boleh katakan contohnya saya nak melukis dengan warna grey ya, tak nak hitam. Okay, so mata pena saya pun tukar jadi grey. Okay, sama juga dengan yang sebelah ni. Sebelah ni macam more to pencil punya style lah. So kalau saya tulis menggunakan ni, kalau kita nampak bila saya zoom in, saya pinch in apa ni? Pinch in, pinch out. Dia jadi besar. So nampak macam style macam pensel dia punya texture tu, tulisan itu kan, garisan itu. Okey, ini pun sama juga, tekan lagi sekali boleh pilih mata pena. Yang sebelah ni adalah crayon. So kalau tengok crayon macam ni lah, macam yang saya tulis ni, dia punya tulisan ataupun garisan itu nampak macam crayon punya texture. Dan ini adalah untuk color dia pen lah, macam pen brush, macam color water kan. So kalau water ni sama ada kita lukis macam ni ataupun bila kita dah lukis sesuatu, kita boleh tap dalam tu je, dia boleh terus colorkan. Okay. So ini adalah tools yang kebiasaan ni yang kita akan guna lah. So kita ada juga pemadam. Pemadam ni boleh delete. Sama je lah pemadam kan. And then yang last kali ni, ni pun tool yang special juga ni. So tool ni kita panggil lasso ataupun selection tool lah. Bila kita gunakan tool ni, kita boleh select certain area je, certain drawing saja. Tapi drawing lah ya, drawing. Kalau yang macam shape ni, kalau saya select tak jadi apa-apa lah. Ya, dia select drawing je. So drawing ni saya select, saya boleh duplicate, saya boleh resize, saya boleh delete, nak copy ke, nak cut ke. So sekarang ni saya delete lah sebab saya tak nak yang tu tadi. Okay, so those are the tools yang ada dalam drawing. So macam mana saya combinekan tadi ya, bila shapes, kita dah buat shapes. Okay, saya besarkan shapes yang ni, lepas tu sekarang saya nak tambah garisan-garisan kan. So apa saya buat, saya pilih pen ataupun kata dalam case ni saya nak guna crayon lah. Saya gunakan crayon, saya nak warna hijau cerah macam ni. Okay, so apa saya buat, saya just lukis, tuliskan line je, sorry. Saya done dulu. Okay, tadi nampak tak kenapa saya tulis dia tak keluar? Sebab sebenarnya objek ni berada bila kita ada banyak-banyak objek dalam satu slide, dia ada orang kata level of lapisan lah. So lapisan tadi saya punya cactus ni berada di lapisan paling atas. Kalau tengok dekat brush, okay, ada kat arrange ni, okay, nampak tak, move to front to back. I think kalau orang yang biasa guna PowerPoint pun ada juga feature ni, feature kita nak kedepankan objek mana yang kita nak tak belah depan kan. So masa tadi saya punya cactus ni duduk paling depan. Jadi bila saya lukis dekat atas dia tak nampak sebab lukisan tu pergi ke belakang. So saya bawa dia pergi belakang sekali. Okay, so sekarang bila saya lukis balik kepada kita punya drawing mode. Bila saya lukis, dia akan berada di atas cactus ni lah. Nampak macam seolah-olah saya lukis atas cactus ni lah kan. Okay, so bila kita dah lukis ni macam ni, nampak macam ia satu objek ya. Tapi sebenarnya ianya bukan satu objek. Okay, katakan saya dah done, saya tekan done. Okay, saya tekan done. Okay, sekarang nampak bila saya gerakkan, sekarang nampak tak drawing ni satu objek yang lain.
cactus ni objek yang lain. So apa saya boleh buat? Okay, yang ni mula saya nak pisahkan dulu ya. Sebab dia dah bercantum dengan arrow ni, dia jadi satu objek. Saya tak nak dia jadi satu objek dengan arrow. Saya nak asingkan line tu dengan arrow tu. So apa saya buat? Pergi balik kepada drawing mode tadi. Ya. Bila saya menggunakan Apple Pencil, bila saya tap sahaja pensel ke iPad, dia akan automatik pergi ke drawing mode lah. Jadi saya tak perlu pergi ke plus dan pilih drawing tadi ya. Okay, so apa saya buat? Saya gunakan selection tool ni. Saya select sahaja area yang pokok cactus ni sebab saya nak line tu saja. Dia bukan select pokok cactus tu, dia select line tu je. Okay, then apa saya buat? Saya tekan separate. Okay, saya tekan separate. Nampak tak? Jadi dia tak jadi satu objek dengan arrow ni dah. So bila dia dah separate, okay, saya dah ada line ni dan juga saya ada cactus kat belakang tu. Apa saya buat? Sekarang saya dah bukan berada dalam mode melukis ya, sebab tak ada tool ni kan, nampak tak? Okay, apa saya buat? Saya select, saya tekan sekali dekat objek ni. Saya tekan select object. Okay. So dia akan keluar dalam mode nak select objek lah. Dia akan keluar ni. So saya boleh select objek satu lagi ataupun cara saya nak select pun saya boleh select macam ni. Tekan lama sikit pada satu side. And then bila nak nampak kotak keluar tu saya drag dekat objek yang tu dia akan select. Okay, select done. Dia tak select saya punya ni. Sekejap saya lagi sekali. Okay, nampak tak saya drag, nampak tak ada dua objek kat situ dia select. The drawing tadi yang line-line tu dan juga cactus. Okay, so apa saya buat? Saya tekan group. Okay, so sekarang dia dah jadi satu objek. Nampak? Tadi dia objek yang berbeza kan? So sekarang dia dah jadi satu objek. So itu adalah fungsi shapes and drawings. Ya, maknanya kita gabungkan penggunaan shapes dan juga drawing. Okay, so setakat ni boleh ya? Saya terpaksa laju sikit sebab kita ada beberapa feature ataupun fitur yang kita nak kena cover. Jadi kalau kata ada yang mungkin first time user mungkin rasa saya laju sangat, boleh tanya di chat room, rakan-rakan saya yang lain boleh bantu ataupun satu option lagi nanti cikgu boleh tengok lagi sekali rakaman ya. Boleh tengok rakaman, boleh pause kan. Kalau sekarang ni kalau saya pause nanti tak sempat kita habis. Alright, so menggunakan shapes ada satu lagi feature yang shapes ni kita boleh lihat, iaitu penggunaan break apart ya. Penggunaan break apart ni maksudnya bila kita ada shapes yang contoh ni yang saya ada ni shape matahari ya. Bila kita ada shape yang terpisah ni, dia satu objek tapi dia punya lukisan ataupun dia punya parts ni dia ada banyak-banyak parts dalam ni macam ni ya. Contohnya dia terpisah. Dia bukan satu lukisan atau bukan satu objek macam ni. Ini satu objek je kan. Satu objek, yang ni dia ada cantuman beberapa objek menjadikan dia matahari kan. So apa kita boleh buat? Kita boleh nak pilihkan, katakan saya tak nak bulat tengah tu, saya nak yang keliling tu je. Okay, apa kita boleh buat? Kita select objek ni, bila dah nampak biru keliling tu kan. Okay, pergi dekat brush, ingat brush ni untuk edit. Okay, so bawah sekali dekat arrange ni, kita ada style, text dengan arrange. Bawah sekali ni kita ada break apart. Okay, bila kita tekan break apart, dia automatic dia break apart. Dia nama pun break apart lah, dia pecahkan. Dia pecahkan objek-objek ni kepada kira jadi single objek lah, objek yang berbeza. Jadi kalau bila dah break apart ni saya boleh pisah-pisahkan lah. Saya nak gunakan yang ni sahaja, saya nak buang, katakan saya delete yang bulat ni, saya just nak gunakan yang ni saja. Mungkin nak guna untuk efek macam fokus pada something kan. So sekarang ni dia dah jadi satu-satu. So apa saya buat? Saya boleh pilih select all. Kalau select all nanti dia akan select semua objek yang ada dalam ni. Okay, kalau saya tak nak, saya just tap, saya boleh tap macam tadilah, sebenarnya lagi senang. Saya tap somewhere dalam screen. Okay, bila dia dah keluar 4 segi macam tu, drag sampai kena dekat objek yang kita nak select. And then release. Okay, so dia akan automatic keluar menu-menu yang ni. Cikgu boleh groupkan. Okay, dia jadi satu objek. Alright, so katakan macam ni. Break apart. Saya nak highlightkan break apart ni. Boleh besar kecilkan. Okay, bila kita besar kecilkan, contohnya saya tak nak bulat macam ni, saya nak jadikan dia lonjong sikit, boleh tak? Tak ada masalah. Kita pergi dekat brush. Dekat brush, kita ada constraint proportion ni. Yang bawah size dan position ni. Okay, kita unselect yang tu. Sebab sekarang kita select, jadi bila kita besar kecil ke, dia akan size dia tu maintain. Bentuk dia tu maintain. Kalau kita uncheck ataupun untick constraint proportion ni, apa kita boleh buat adalah kita boleh jadikan dia lebar, mengurus ke apa, memanjang ke. Okay, tu beza dia. Alright, so itu menggunakan shapes. Ada soalan tak setakat ni Dr. Arif?
Setakat ni tak ada. Tak ada ya, saya teruskan ya. Ah. Okay. So melukis dan menyurai. Macam saya katakan tadi, saya ni suka melukis tapi saya tak ada bakat melukis. Kalau lukis freehand apa tu, kira lukis sendiri tu memang tak akan jadilah. Memang lukisan anak saya cantik lagi daripada saya kan. Tapi macam mana saya boleh hasilkan bahan macam ni di mana saya sebenarnya lukis balik semua benda ni. So apa saya gunakan, teknik yang saya gunakan adalah kata tracing ya. Macam dulu-dulu kita zaman-zaman kita belajar dulu, kita gunakan kertas minyak, kertas surih tu kan untuk kita trace gambar kan. So teknik yang sama kita gunakan dalam iPad. So kalau tengok di sini ya, yang belah atas ni adalah gambar asal, yang bawah ni adalah gambar yang saya lukis semula. Boleh boleh nampak beza tak? Ada apa orang kata serupa tapi tak sama kan? Okay, so saya yang suka melukis ataupun kalau tak suka melukis pun, kalau kita buat tracing je pun insya-Allah boleh menjadi lukisan dia. Kalau orang yang lebih kreatif ni mungkin lebih realistik lagi lah gambar dia kan. So macam mana kita buat? Okay, untuk melukis tadi saya dah tunjuk dah kan feature drawing tu macam mana, tambah plus dan juga drawing. Okay. So ini hands on exercise. Kalau yang dah ada workbook tu, boleh buka workbook anda. Boleh cari yang ada gambar, saya tak sure slide nombor berapa sebab mungkin tak sama dengan slide saya. Slide yang ada gambar scorpion tu. Okay. Slide yang ada gambar scorpion tu, bila pilih mula-mula sebelum kita melukis, sebelum kita menyurai, kita tekan tap pada gambar tersebut. Okay, kalau kita dah nampak line biru-biru, titik-titik biru keliling ni maknanya kita dah select lah objek tu. Okay, so untuk kita menyurai, kita naklah efek macam kertas surih tu kan, macam dia nampak ala apa orang kata tak nampak je kan. So how do we do that? Kita pergi dekat brush. Ya. Pilih style yang tab yang pertama ni. Okey, dekat opacity ni. Opacity ni maknanya dia punya transparency lah. Sekarang ni dia berada pada opacity 100% ya. Maknanya dia paling terang lah. So kita nak bagi dia kabur sikit. Kita turunkan opacity ni, katakanlah dalam around 40%. Ikutlah janji kita nampak. Boleh nampak lagi lukisan tu tapi tak terang. Okay, so saya pilih dalam around macam ni. Okay, so kepada yang ada workbook nak buat sama-sama pun boleh. Cuma kalau jengking ni agak banyak dia punya parts ni. Jadi saya yang dah biasa buat ni mungkin laju sikit lah. Tapi cikgu boleh test. Kalau tak sempat follow sampai habis lukis kalau jengking ni pun tak ada masalah, janji ada feel ya. Then you can continue lepas habis session ni, boleh juga sambung lagi sebagai exercise. Okay, so saya pilih marker macam biasa, saya suka pilih yang tengah. Okay, dan saya pilih warna hitam. Okay, apa saya buat? Saya just lukis je macam mana kita buat tadi dekat atas cactus ya. So kali ni saya just follow dia punya line ni. Macam kita buat tracing tu. Okay, saya lukis je balik. Saya akan go agak laju di sini sebab nanti takut tak sempat nak tunjuk part-part yang lebih interesting ya. Ini baru awal-awal ni baru melukis je. Yang lebih interesting nanti bila part animasi ya, part mewarna semua tu. Okay, so yang ni okay, saya lukis laju-laju sikit. Kalau kita kecil, kita boleh pinch out lukisan kita, slide kita ni. Nampak tak, boleh besarkan. Jadi kita boleh nampak dengan lebih jelas. Alright. Sambil-sambil melukis ni, kalau ada yang nak bertanya soalan, boleh bertanya. Okay, ni saya lukis laju-laju sikit ya. Okay, bila kita melukis ni ya, tak semestinya kita follow sebiji macam apa yang kita trace ni. So, bila kita melukis, apa yang kita hasilkan ni dah jadi macam something new lah, benda yang baru. Benda yang baru maknanya benda ni adalah hak milik kita dah bukan jadi orang kata hak orang lain yang hak author atau pelukis asal dia lah. Okay, sebab dia nampak macam serupa tapi dia tak sama. Okay, macam sini ya, macam contohnya. Okay, so bila kita melukis, bila kita buat tracing ni, ada beberapa perkara yang kita boleh ingat ataupun kenapa kita nak kena lukis balik ya. Macam mungkin ada juga student bertanya, cikgu dah ada dah gambar tu cantik je, yang tu kenapa nak kena lukis balik? Okay, ada beberapa sebab lah. Ada dua sebab utama lah kalau ikut kenapa kita lukis balik ni. Satu adalah bila kita lukis balik, kita boleh customize ataupun kita boleh ubah lukisan kita tu ikut kehendak kita. Macam sebagai contohnya, kalau dalam lukisan saya ni, kalau jengking ni, dia ada penyepit dia besar ni kan. Okay, besar ni mungkin saya nak
mungkin saya nak buat jadi kalajengking yang special sikit, saya tambah satu lagi penyepit kat depan ni. Contohnya lah kan. So dia nampak lebih kurang tapi sebenarnya kita boleh ubah. Sebagai contoh ya. So dan juga satu lagi kerana sebab utama lah, kerana kita tak nak ada masalah berbangkit seperti masalah hak cipta lah. Jadi bila bahan-bahan yang dikongsikan di internet tu ada hak orang kata tuan punya kan. Jadi kadang-kadang setengah bahan tu kalau nak guna pun kena berbayar. Jadi kalau kita sebagai pengguna ataupun sebagai sebagai pendidik lah kan, jadi kita kena biasakan supaya tidak mengambil benda yang bukan hak milik kita, dan kita sebabkan kita boleh buat sendiri kan, jadi kita buat yang baru je. Jadi bila benda kita lukis balik ni adalah hak kita sepenuhnya, jadi tak ada masalah dengan hak cipta ya. So saya nak buang balik ni. So kalau saya nak buang, saya tak jadilah nak tambah sepit tengah ni. Apa saya buat, saya gunakan selection tool ni. Saya buat macam tadi lah, saya just highlight balik atau pilihkan yang tempat yang saya nak buang tu, saya tekan delete. Okay, so sekarang kita dah ada kalajengking. Apa kita buat next, kita gunakan watercolor ni. Okay, so katakanlah kalajengking saya ni saya nak warna, kita pilih tab dekat watercolor tu, pilih warna. Kalajengking saya ni buat warna brown sikit lah. Okay, so saya just tap kat dalam lukisan saya tu je. Semudah itu sahaja. Saya tap je dalam tu. Okay. Tap je. Yang ni sebab saya gunakan satu color. Kalau katakan saya nak tambah nak menggunakan warna lain-lain, boleh juga katakan kaki dia tu saya pilih warna brown yang cair sikit. So kita tap je lah dalam tu. Asalkan lukisan kita tu bercantum ya. Maknanya kalau saya lukis macam ni, saya lukis bulat macam ni, bila saya tap kat dalam tu, saya guna kalau water ni saya tap dalam tu tak ada apa-apa sebab dia ada ruang ni, dia terbuka kat sini. So apa saya buat, saya kena tutup balik. Maknanya bila kita lukis tu kita kena tutup. Bila saya tap dalam tu dia akan warnakan. Okay, yang tu kena ingat. So sebab apa saya boleh tap kat dalam ni, sebab tulis saya punya yang ni maknanya ada link tak bercantum ni. Kalau tak bercantum ataupun tak lekat dalam tu tak ada masalah, just lukis balik je kat atas tu menggunakan color water tu. Okay, betul. Kita tap je. Alright. So dapat dah Scorpion. Alright. Ada tak yang berjaya lukis Scorpion bersama-sama dengan saya? Okay, so macam mana efek saya buat tadi, saya tambahkan warna putih nak nampak macam ada efek kilat-kilat sikit. Tambah tu. Yang ni mengguna color water tu je. Okay, contohnya macam tu. Jadi nampaklah sikit ada realistik, ada kilat tu kan. Alright, satu lagi kat sini. Okay, so itu cara kita melukis. Jadi kalau cikgu tengok apa yang saya dah buat adalah background tu pun saya gunakan lukisan yang asal ni ya. Saya trace balik, lepas tu kalau tengok saya ubah dekat area tepi ni. Yang ni dia ada kaktus gemuk besar ni kan, saya tak guna yang tu, saya ubah, letak saya buang yang tu dan saya tambah kaktus saya sendiri. Yang lain-lain ni pun saya tak follow exactly lah. Burung pun tak ada saya tak tambah, matahari pun saya letak lain sikit kan. So kita customize, jadi nampak serupa tapi tak samalah. Sama juga dengan biawak ni, saya trace balik dia punya biawak saja ni, and then saya warnakan. Okay, so selesai kita melukis dan menyurai. Okay, so bila kita dah melukis dan menyurai, takkan nak stop takat tu je kan. Keynote boleh buat lebih lagi. So apa kita boleh buat? Kita boleh buat animasi. Alright, so contoh animasi yang saya nak tunjuk di sini ya. Kalau kita kalau tuan-puan masih ingat lagi contoh saya tadi, ada yang pokok kering ni kan, gulung-gulung, guling-guling, terbang sana terbang sini kan. So macam mana nak buat animasi? Bila kita select objek, dia akan keluar menu, ingat menu yang atas tu kan. Kita ada cut, copy, paste, delete, edit drawing, select objek kan. So kita ada salah satu menu adalah animate. Di situ kita pilih untuk membuat animasi. So yang ada workbook boleh bersama-sama dengan saya pergi ke slide animasi ni, membuat animasi. Yang saya ini saya draw je ni sebenarnya. Asal dia saya lukis guna pensel je ni. Guna pensel ke guna ni? Guna yang ni, saya guna paling tebal saya rasa. Okay, katakan saya pilih ni. So saya lukis je. Lukis macam tu je. Asal nampak macam tu kan. Macam tu je. Okay, so dia jadi objek. Bila saya tekan done, nampak dia jadi satu objek lukisan kat situ. So yang ni saya buang dulu. Saya akan gunakan yang saya dah masukkan ni. Okay, so, macam biasa, macam shape juga, kita boleh besar kecilkan objek ni. Okay.
And then di sini saya nak tunjukkan dua animasi iaitu rotate dan create path. Okay, bila kita type pada objek ni macam saya tunjuk tadi, dia ada menu, cut, copy, paste, delete, edit drawing, semua ni kan. Sampai hujung ni ada animasi kan. Bila nampak yang ada arrow ni maknanya kita boleh tekan lagi tau. Ada lagi. Sini macam link dan share. Okay, kita go back to arrow ni. Okay. So kita ambil animate, kita pilih animate. Alright. Bila kita masuk animate, dia animasi mode ni kita akan nampak lain lah rupa dia. Nampak tak kat atas ni ada bar biru, lepas tu kita ada menu dia sedikit berbeza, kat bawah ni ada automatic dia akan keluar 3 menu utama iaitu add built-in, add action dan add build-out. Okay, apa beza ketiga-tiga feature ni? Add built-in ni maksudnya bila kita place slide tu, item tu mula-mula tak ada lagi. Maknanya objek tu tak nampak lagi dalam slide tu. So bila kita masukkan effect add built-in, dalam add built-in dia ada macam-macam macam ni. Contohnya appear, swoosh. Kalau saya pilih katakan appear, dia akan keluar macam tu. Dia appear je. Kalau twirl, dia keluar tapi dalam bentuk dia twirl macam tu. So maknanya bila saya play slide tu, objek yang tu tak ada dulu dalam slide, tapi bila kita dah start animate baru dia animate dan baru keluar. Macam ni line draw. Ni boleh nampak lah macam mana dilukis. Okay. Okay, ni line draw dan ada banyak lagi sebenarnya dalam ni. So kalau cikgu-cikgu boleh ada kesempatan, sila explore setiap satu ni, boleh tengok beza dia macam ni. Contohnya anvil ni, dia jatuh dia nampak ada efek berasap sikit. Ni comet, okay. Okay, ni confetti. Ada satu yang feature ni saya suka ni. Ni flame ni. Nampak sangat realistik. Nampak dia terbakar. Okay. So katakan dah pilih, tekan pangkah. Okay, kita ada add built-in. Tapi yang untuk animasi yang saya nak tunjuk ni, saya tak nak tunjukkan add built-in lah, because yang ni, benda ni saya nak tunjuk dia dah ada dalam screen. Okay. Jadi saya buang. Macam mana nak buang? Tekan lagi sekali pada efek yang kita pilih ni, ada button delete ni, tekan delete. Okay. So sama dengan add built-in, add build-out ni adalah feature untuk keluarkan pula objek tu. Maknanya kalau by the end of kita punya slide tu, kita nak objek tu hilang. Okay, so kita tambah add build-out. So yang ni saya akan tunjukkan jika kejap lagi dalam slide seterusnya. So yang kita nak gunakan sekarang ni adalah add action. Add action ni adalah animasi yang kita tambahkan pada objek yang sedia ada pada slide. Okay, macam contohnya saya ada ni, saya letak tepi ni Okay, saya memang nak dia dah ada pada slide. Maknanya masuk-masuk slide ni dah nampak objek ni Okay, cuma saya nak tambah animasi dia je. Okay, apa saya buat? Saya akan pilih rotate. Mula-mula pilih rotate, add action. Tadi daripada sini ni pilih add action. Okay, so dia ada banyak option lah kat sini. Kita tengok ada create path, opacity, rotate. Ni boleh test semua ni. Blink macam mana rupa dia bila kita tekan blink. Okay. Bila bounce dia nampak macam efek macam bola sikit kan, flip. Okay, itu contoh. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang ni, saya pilih rotate sebab saya nak dia berputar. Macam tu. So bila dah okay, saya tekan X, tekan pangkah tu, dia akan keluar. So nampak selection tu dah ada di sini. Dan saya boleh edit pula macam mana rotation saya tu. Okay, tekan lagi sekali di sini, dia akan keluar. Okay, so kita boleh tengok duration. Maknanya saya nak dia rotate. Katakan saya nak rotate dia selama 2.5 saat lah macam tu. Angle pula. Angle ni sebab saya nak rotation dia sepenuhnya. So saya nak rotate dia sepenuhnya lah. And then katakan dia bergerak ke belakang anti-clockwise. Okay, rotation ni saya tambah sikit. Yang ni sebenarnya boleh play around lah. Bila kita buat tu, ini kita boleh review balik. Boleh preview. Bila preview tu kita boleh tengok macam mana rupa dia. Okay, contohnya nampak dia berputar-putar. Okay, nampak macam laju sangat kan. Mungkin rotation tu terlampau banyak. Saya kurangkan sikit. Cuba kita putarkan balik. Okay. Ataupun okay. Dan mungkin angle dia kurangkan. Kita boleh test lah, play around dengan dia punya rupa dia macam mana animasi dia tu. Kalau ini acceleration ni dia ada none maknanya dia akan sama je dia punya kelajuan dia. Is in dia ada beza lah, is in is out. Okay, contohnya is in is out ni kalau kita tengok, mula-mula dia macam slow, lepas tu dia laju, lepas tu dia slow balik macam tu. So boleh play around dengan feature-feature ni. Okay, contoh katakan saya dah puas hati, saya tekan somewhere else dalam screen ni lah. So okay, maknanya kita dah select lah. Okay, saya nak tambah satu lagi. Saya nak dia bergerak dari sini ke sini So apa saya buat, saya tekan tambah. Okay, saya pilih create path. Yang pertama ni. Okay, so bila kita pilih create path, dia ada dua option di sini. Satu option untuk kalau kita nak curve path kita tu, ataupun kita nak di dalam line yang macam straight dan tajam-tajam situ ke. So contohnya saya nak dia dalam curve ni lah sebab saya nak buat nampak realistik lah sikit, dia macam ada terbang atas bawah sikit macam tu kan.
Okay, so bila kita tarik tu dia akan tunjuk line, so dia akan tunjuk, okay, dia akan bergerak daripada line ni ke sini. Okay, tekan done. Right, so saya ada dua animasi dekat sini sekarang, ada rotate, ada motion path. Okay, kalau kita preview kat sini, saya tekan, nampak dia rotate. Lepas tu tekan lagi sekali, tap lagi sekali pada screen, dia akan bergerak pula kan. Tapi saya tak nak dia gerak satu-satu, saya nak dia together. Masa dia rotate, lepas tu sama-sama tu dia berjalan dari kanan ke kiri screen kan. So apa saya buat, kat atas ni kita tengok ada yang play, ada yang macam 3 baris ni. Yang ni kita panggil build order. Tap dekat build order tu, okay, kita akan nampak animasi kita. So animasi yang pertama tadi rotate, lepas tu kita ada motion path kan. So saya nak dia play together. So sekarang ni kalau tengok, bila dekat rotate ni dia tulis on tap. Maknanya bila saya playkan slide ni, selagi saya tak tap dekat slide tu, dia tak play lah rotation ni. Dia tak play lah animasi ni. So kalau saya nak dia play secara automatik, saya pilih after transition. Maknanya bila masuk je slide tu, terus animasi ni bermain. Saya katakan saya nak dia main lambat sikit. Maknanya tak adalah masuk slide tu terus main je kan. So saya boleh tambah delay kat sini. So katakan saya tambah 0.5 seconds. Okay, maknanya bila slide ni start, dia tak terus, animasi tak terus berjalan. Dia tunggu je 0.5 second baru dia start animasi. Okay, and then saya nak yang second one ni, saya tak nak on tap, saya nak dia play together. Maknanya animasi sambil dia berputar tu, sambil tu dia bergerak. Okay, apa saya buat, saya pilih with build one. Kalau saya pilih after build one, maknanya lepas dah habis rotation tu baru dia gerak. Macam tadilah kan. Okay, so sekarang ni saya dah dapat macam tu, kita tekan preview. Okay, so nampak tak? Nampak tak efek? Dia berputar sambil dia bergerak. Alright, boleh setakat ni? Saya ni shot sendiri ni laju je kan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa, Dr. Arif minta tolong alert saya lah. Saya memang kalau saya cakap tu macam kereta api je, nanti tak perasan apa orang teks type dekat chat tu kan. Setakat ni tak apa. Okay. Setakat ni semuanya yang ongoing saja. Tak ada apa. Mungkin nanti kot masa Q&A nanti Okay. Risau juga kan, Dr. Syok sendiri je lagi, semua orang kata oh laju sangat presenter ni, tak sempat follow kan. Okay, so kalau tak ada interrupt tu saya assume okey lah kan. Puan Asma, just apa tu, reminder lah, sekarang dah almost 4 o'clock. Almost 4 kan. Okay, so Yes. kita ada a few more, panjang lagi nampak ni kan, tapi okay boleh insyaAllah. Okay, so kita move on, membuat animasi. Okay, selain daripada animasi tadi, yang tadi tu saya sentuh dekat motion path ataupun add action kan yang tengah tadi. So yang ni saya tunjukkan animasi beza sikit. So ingat tak dekat content saya tadi ni, mula-mula bila start slide ni, saya tak nak unta ni, tak nak box ni. Saya tak nak unta, saya tak nak box ni dengan juga teks ni keluar lagi. Saya nak clean background je dulu. Okay, so macam mana saya buat? Kita tap dekat salah satu objek. Sekarang ni saya tap dekat box ni. Okay, kita pilih animate macam tadi. Alright, so sekarang ni kita gunakan add built-in. So saya pilih add built-in. Okay, box ni saya nak appear macam mana? Nak untuk flame ke? Flame ni dah lah gurun Sahara kan, nampak panas, tambah flame lagi. Oh tak mau. So saya nak katakan saya nak dia keluar dalam macam ni, iris ni. Macam tu. Okay, katakan saya pilih yang tu, okay. So dia akan keluar dan kalau perlu nak tambah duration ke apa ke, ikutlah. Boleh edit di sini. Okay, dan kemudian saya nak unta ni pula keluar. Okay, unta ni sama jugalah. So kita tekan add built-in. Okay, katakan unta ni saya nak line draw. Line draw ni maknanya dia akan nampak macam dilukis macam hasil dilukis. Okay, katakan nak yang tu, ataupun katakan sekarang ni saya nak pilih apa kita buat, pop. Pop ni maknanya dia muncul macam tu. Okay, so saya tekan okay. Okay, dia ada maknanya tadi box. Kalau kita tengok build order ni, mula-mula yang okay, dalam ni kita memang dah ada ni. Kalau tengok kat luar, saya kecilkan sikit dulu sekejap. Kalau tengok kat luar slide ni, nampak tak? Dia yang rumput kering tadi tu dah ada, dan animasi tu memang dah ada. So that's why kita nampak dekat build order tadi tu dia ada rumput tu. Okay, so nampak kita dah ada kotak dan juga unta. So sekarang kita nak teks pula. So tekan dekat teks, saya tekan add built-in dan saya pilih keyboard. Yang ni saya nak dia macam seolah-olah di type macam tu. Okay.
Okey, dan tekan okey, tekan pangkah dan dia keluar, katakan keyboard ni macam perlahan sangat kan 3 saat ni nak type 4 huruf je, so saya kecilkan, saya kurangkan sikit duration dia, 1 second. Okey, kalau kita play, kan mula-mula kita tengok tak ada kan box dan unta tu sebab kita dah set sebagai add built-in. So maknanya selagi animasi tu tak keluar, selagi tu objek tu tak keluar lah. So next one dia keluar box, lepas tu dia keluar unta, lepas tu dia keluar teks. Okay. So saya nak unta dengan teks ni keluar sekali. So apa saya buat, yang ni saya nak buat after build 2 maknanya kotak ni keluar selepas rumput kering tu dah habis animasi. Okay, lepas tu nombor 4 ni after build 3 maknanya lepas kotak keluar baru keluar unta, dan yang teks ni saya nak dia keluar sekali dengan unta tu lah. So with build 4. So kita tengok. Right, rumput kering berputar, lepas tu box keluar, lepas tu keluar unta dan teks at the same time. Okay, so itu cara untuk gunakan add built-in. Nak tambah add build-out, sama juga cara dia. Kita nak hilangkan unta ni dulu, katakan contohnya add build-out ya. Yang ni teks sekarang saya nak hilangkan, saya tekan, saya pilih disappear saja. Kan, okay. Tekan pangkah. Lepas tu unta ni pun saya nak. Okay, saya nak pilih unta ni, saya pilih add build-out, katakan sama juga disappear. Mana tadi? Disappear. Alright, tekan pangkah. Okay, dan juga box ni lah saya nak hilangkan. Box ni add build out, disappear. Boleh pakai feature-feature yang lain, tak ada masalah. Okay, tekan pangkah. So nampak dekat build order dah ada yang disappear ni. So saya buat after, yang ni saya buat with, maknanya sekali lah, tiga-tiga tu disappear sekali. So kita play lagi sekali. Rumput kering berputar, kemudian box keluar, unta dan teks, lepas tu dia disappear. So kalau rasa cepat sangat, tak ada masalah. Sebelum dia disappear tu kita bagi tambah masa sikit, maknanya delay sikit. 0.5 saat katakan. Okay, play lagi sekali. Okay, rumput, box, unta dan teks. Lepas tu dia tunggu dalam 0.5 saat baru dia disappear. Alright? So kalau rasa macam kita nak masukkan suara, nak cerita panjang sikit kat situ, jangan bagi disappear lagi. Tambahkan lagi duration. Okay. So itu menggunakan animasi. Alright, so kita move on to magic move. Okay, ini satu lagi feature yang menarik dalam Keynote. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat contoh yang saya berikan daripada siang bertukar ke malam, ingat tak? Dari siang bertukar ke malam. Okay, so macam mana efek tu dibuat? Ya, menggunakan kat mana magic move ni? Bila kita tekan, kalau tengok dekat sini ni. Alright, bila kita tekan dekat slide, dekat thumbnail, slide thumbnail tepi ni, dia akan keluar menu macam tadi juga, yang macam bila kita tekan pada objek kan. Tapi dia ada kat sini transition. So kat situ kita pilih. Okay, sebagai contohnya yang ni okay, macam mana saya nak buat yang ni jadi macam ni, tapi dia berubah dengan transition yang cantik lah, maknanya matahari tu nanti nampak dia tenggelam, lepas tu bulan tu timbul kan. Okay, so macam mana saya buat, kita macam yang saya tunjuk tadi, tekan sekali pada slide yang ni, dia akan keluar menu ni, pilih transition. Okay, so dia akan keluar dia punya rupa edit view dia ni serupa macam animasi tadilah, cuma dia kat bawah ni add transition sebab yang kita pilih ni adalah slide. Kalau kita pilih objek kat dalam ni, dia akan tukar animasi mode macam tadilah, dia menu ni. So kita pilih dekat slide tadi, dia akan keluar yang ni, transition maknanya transition kan bila kita slide dah pergi daripada satu slide ke another slide, kita boleh tambahkan transition lah. Okay, so daripada kalau transition ni kita tap tengok, ada pelbagai transition. Ya, ada pelbagai style. Okay, boleh test tengok, tekan. Okay, kalau ni page flip, ini perspektif. Okay, ni reflection. Yang ni cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri nanti. Okay, so yang saya nak highlightkan di sini adalah magic move lah. So tekan dekat magic move. Okay, dan saya tekan pangkah. Nampak tak dia punya transition tu Saya tekan pangkah, saya tekan duplicate. Bila dia akan tanya duplicate slide, just yes je. Pilih duplicate, so dia akan duplicate slide. Okay, kenapa dia duplicate? Kita tekan done sebab transition menggunakan magic move ni kita nak transisi daripada slide yang pertama ke slide kedua. Jadi objek-objek yang ada dalam slide pertama pergi ke slide kedua ni, kita nak dia berubah dengan cantik lah. Sebagai contohnya, saya nak susun, kita tengok yang macam ni macam ni saya nak susun matahari ni nanti dekat slide yang 26 ni yang slide asal, slide 27 ni slide yang kedua saya nak dia transition So saya nak matahari ni nanti pergi ke belakang. Sorry. Okay, kita pilih matahari ni jap.
Okay, yang ni kita tengok. Dia ni kita kena check dengan dia punya arrangement ni. Okay, so matahari ni saya nak pergi, bila dia pergi ke next slide tu, saya nak nanti dia transition daripada atas ni dia turun ke bawah. Tapi saya nak ke belakang ah. Okay, nampak tak? So saya sorokkan kat belakang. And then saya tambah moon, saya tambah shape. Okay, moon. Okay, saya pilih yang ni. Oops. Saya pilih moon ni. Okay, moon ni saya nak dia jadi putih. Kita tukar pada putih lah. Saya nak dia muncul daripada okay, sorry, ni kita berada di slide yang kedua. Delete. Oh betul. Slide yang ni, tapi moon ni kita kena letak dekat slide pertama dulu Slide pertama. Okay, saya kecilkan ni. Ni dah ada kat atas ni. Okay, saya dah tambah moon kat atas ni. Alright. So dalam slide pertama ni kita tak nampak sebab dia duduk di luar slide kan. Tapi dalam slide kedua saya nak keluarkan dia. So saya turunkan moon. Dalam slide kedua ni saya turunkan moon kat sini. Okay, and then background jangan tekan apa-apa dalam slide ni. Saya tekan brush. Dia akan pergi background. So background sekarang ni adalah warna orange. Ni kan. So saya nak tukar jadi macam background malam. So saya tukar. Okay, katakanlah macam tu biru-biru cair sikit kat situ. Okay, so background saya tukar. Matahari dah turun ke bawah. Okay, dan nak bagi nampak macam efek gelap tu kan, saya tambah, biasanya saya tambah macam ni lah. Ini terpulang pada kreativiti masing-masing lah. So cara saya bagi nampak macam suasana gelap sikit tu, saya gunakan ni. Saya tambah shape persegi cover ni. Saya tukarkan kepada warna biru. Biru macam ni. Okay, lepas tu saya pergi dekat opacity. Saya kurangkan macam tu. Jadi dia macam nampak yang lain-lain ni pun nampak macam gelap macam tu kan. Okay. So kalau kita play, tadi kita dah select magic move So ni slide kedua ni. Bila kita play daripada slide pertama ni, saya tekan. Dia akan keluar apa-apa animasi yang ada dulu. Bila dia transition pergi ke slide kedua, nampak tak? Matahari tu turun dan bintang masuk. Okay, so bila kita play kan, macam contohnya slide yang ni, saya dah tambahkan bintang, dah tambah bulan. Jadi kita nampak transition kita play sekali. Okay, nampak tak matahari turun, bulan pun ni. Okay, yang matahari ni sebenarnya nampak kat belakang ni because yang saya punya background ni ada transparency sikit ni. Jadi itu kita kena check lah, maknanya kena pastikan janganlah nampak matahari duduk tersorok kat belakang tu kan. Okay, so contohnya bila saya letakkan slide yang ni ini slide yang original lah yang saya buat. Okay, efek dia jadi macam ni. Nampak tak transition dia? Okay, yang tak ada dia akan timbul macam star tu, dia asal dia tak ada, dia timbul. Yang mana ada tu dia akan pergi kepada pergerakan ataupun kedudukan yang dalam slide kedua. Macam contohnya bulan ni daripada kedudukan luar slide, dalam slide kedua dia akan masuk secara smooth lah, dia masuk daripada atas ke bawah. Yang matahari ni daripada kedudukan sini, dalam slide kedua dia akan nampak dia turun pergi belakang bukit. Okay, so itu adalah magic move, right? Okay, ada satu lagi kita boleh buat dalam Keynote. Animasi Keynote yang kita boleh buat adalah animasi GIF. GIF ni apa beza dia dengan animasi Keynote yang biasa? Bila kita savekan sebagai GIF, animasi ni boleh dimainkan secara berulang-ulang. Okay, kalau macam animasi Keynote tadi tu kita ada duration dia kan? Ada duration dia, maknanya kalau cikgu set 3 saat, dia punya animasi 3 saat lah. Habis 3 saat tu habislah animasi dia kan? So yang animasi GIF ni kita boleh mainkan dia berulang-ulang. Macam sebagai contohnya dalam konten saya ni yang katak ni sebenarnya animasi GIF, tapi saya tak bagi dia play berulang sebab pening lah pula asyik nampak katak tu melompat tak berhenti kan. So yang kalajengking tu nampak tak dia punya sepit tu bergerak-gerak kan. Jadi yang tu animasi GIF. Sebagai contoh lah macam ni. Ni katak melompat. Ni kalau saya biarkan dia GIF dia akan keep on apa kata melompat je lah dalam konten saya tu kan. Yang ni kalajengking. Okay, kalajengking ni saya gabungkan animasi GIF, GIF yang ni lah yang dia bergerak non-stop ni kan, dengan animasi create path. Jadi kita nampak efek mana tadi? Okay, dekat sini tadi okay, sini. Kita nampak efek kalajengking tu berjalan. Kita tengok depan ni. Nampak tak? Sambil dia
dia animate GIF tu, sambil tu dia berjalan ikut create path. So ada 2 animasi dekat situ. Okay, so macam mana kita buat? Okay, bila kita nak create animated GIF, kita gunakan menu 3 titik ni. Okay, and then ada menu export ni, tekan export, so animated GIF. Ni kita akan buat selepas ini. Okay, mari kita tengok macam mana kita buat dia. Okay, so remember kita punya scorpion yang kita dah trace tadi kan. So bila mula kita lukis objek. Okay, so dalam contoh ni untuk kata menjimatkan masa supaya sempat saya nak tunjuk macam mana nak buat GIF ni. Jadi bila kita lukis, ingat tak kita lukis ni kita boleh olah ataupun boleh edit gambar kita tu. Kan? Jadi kita apa saya buat di sini, yang ni yang lukisan pertama yang saya trace. Yang ni yang sama dengan yang scorpion yang ni. Okay, lepas tu saya duplicate slide ni. Saya duplicate, lepas tu saya edit sikit. Macam mana kita edit? Macam tadilah. Guna selection tool. Katakanlah speed dia ni, saya pilih. Besar sikit ya. Speed dia ni, saya pilih. Katakan saya nak bagi nampak effect. Saya pilih resize. Okay, lepas tu saya nak rotate ya. Dekat, kita boleh rotate dalam ni. Nampak ni dekat arrange, ada rotate ni. Saya nak rotate bagi dia sengit sikit. Oh ni dah rotate semua, sorry. Boleh jugalah kalau nak rotate. Contohnya saya nak rotate kalajengking ni, kecilkan balik. Okey, daripada yang ni nampak dia ada macam bertukar kedudukan sikit. Katakan saya ni nak rotate yang ni, saya pilih rotate, arrange rotate. Okey, macam ni dia ada perubahan sikit. Ini cara paling mudah lah. Kalau cara yang saya buat satu lagi ni adalah nampak dia kaki dia berbeza. Sorry, sini saya buat ni. Saya lukis balik ataupun saya edit balik supaya kaki dia tu nampak dengan speed dia tu, satu ni terbuka, satu tutup. Nampak tak? Okay, so kita gunakan cara drawing tadilah untuk edit. Kita padamkan ya, macam ni contohnya yang saya dah ni. Katakan saya padamkan. Saya padamkan yang tu, saya lukis lagi. Speed dia tu tutup terus. Okay. Lepas tu bila saya nak warnakan, kalau katakan saya tak ingat ni warna apa saya pilih tadi ni ya. Saya pilih yang color ni, saya tekan dekat sini, nampak tak atas ni kita ada color picker. Okay, kalau kita lupa color apa kita guna tadi, saya boleh guna color picker ni, saya drag kepada color yang saya nak dan dia akan tukar kat sini. So maknanya sekarang ni saya punya pen ni dah jadi warna yang sama yang saya nak ni. So saya tap je lah. Nampak tak? So ni speed dia tutup. Okay, so ni cara kita ubah lukisan kita tu. Kita edit satu-satu part segala mana-mana yang kita nak bagi nampak efek macam ni contohnya. Nampak tak ekor dia mula-mula terbuka kemudian dia macam menguncup sikit kan. Sorry, mana tadi? Alright, okay. So bila kita dah ada 2 ni, saya nak save sebagai animated GIF supaya dia boleh ulang animasi dia tu. So macam mana saya buat? Okay, mula sebabkan saya nak gunakan scorpion ni saja, saya tak nak guna background dia. Sekarang ni background ni putih. Ya, tekan dan dulu ya. Sekarang ni background ni putih. Yang ni saya merge dulu supaya dia jadi satu objek je. Okay. Bila kita dalam drawing mode ataupun bila kita highlight drawings bersama dengan drawing masa tadi ya, saya tunjukkan. Bila kita highlightkan 2 drawing yang sekarang ni maknanya ada bahagian kaki ni dia jadi drawings lain. Yang badan ni jadi objek lain. So kita boleh merge. Kalau drawing dengan drawing dia akan keluar merge ya. Menu merge. Kalau drawing dengan shapes ataupun shapes dengan shapes dia akan keluar menu group. Itu beza dia. So merge lah. Merge ni maknanya dia akan jadikan satu drawing yang sama. Okay. So saya nak savekan dia sebagai tak ada background ya. Sebab saya nak gunakan macam tadi. Kalajengking ni duduk. Dia tak ada background. Nampak tak? Mana kalajengking ni? Kat belakang tu. Okay, dia tak ada background. Okay, so apa saya buat? Saya pergi dekat slide yang ni. 34 ni. Saya pergi dekat brush. Ada background ya. Tekan background. Pilih no fill. Okay, pilih no fill. So dia nampak hitam ya. Tapi sebenarnya dia tak ada background lah. Okay, sama juga dengan yang ni. Pilih background, no fill. Okay, so sekarang ni dua-dua ni dah jadi no fill. Okay, so apa saya buat? Saya nak export slide 34 dengan 35 sebagai animated GIF. So pergi dekat 3 titik. Pergi export. Pergi dekat animated GIF. Alright, yang ni auto advance ni maknanya daripada slide pertama ke slide kedua berapa lama dia punya delay dia tu. So kalau macam satu saat nanti lama pula dia daripada aksi pertama ke aksi kedua, itu bergantung pada animasi yang kita nak gunakan ya.
So animasi untuk kalajengking ni saya tak nak dia perlahan sangat. So saya nak buat mungkin lebih kurang dalam setengah saat macam itulah pergerakan dari pertama ke pergerakan kedua. Okay, so saya select lah standard XL supaya gambar dia tak pecah sangat. Okay, frame rate yang lain-lain ni saya maintain je lah. Jangan lupa select transparent background sebab kita tak nak background dia ya. Okay, so export. Bila tekan export dia akan keluar. Okay, sorry saya lupa nak tunjuk. Export animated GIF. Ada benda penting yang saya tak tunjuk, which is slide range. Slide range ni sangat penting sebab kalau tak pilih dia akan export slide 34 tu je. Jadi tak adalah nampak kesan animasi tu. So kita nak slide 34 ke 35. Tekan GIF, tekan export. Okay, automatic kita akan nampak animasi dekat situ. So dia ni sebab background saya ni gelap kan. Okay, apa kita buat, kita tekan share dan save image. Okay, dia akan masuk ke dalam foto album kita. Asma, Ya, ya. sorry, dah 4:15. Kita ada masa lagi 15 minit. Alright, thank you Dr. Arif. Baik. I think insyaAllah sempat saya tunjukkan sikit lagi. Alright, mana pergi? Okay, so dah masuk dalam foto album kita, so kita boleh gunakan. So apa kita buat, macam contohnya saya nak masukkan dalam ni ya. Dalam slide ni contohnya saya tekan plus, okay, sebab kita nak tambah objek tu. Tekan foto or video ni, atas ni ya, yang kanan ni foto or video. Okay, dia akan buka kita punya foto album lah. So saya tekan yang tadi tu. Nampak tak? Sekarang saya punya Scorpion dah ada di sini. Dan bila kita play, dia bergerak-gerak non-stop. Okay. So itu satu cara. Okay, satu lagi contoh saya nak tunjuk. Itu pergerakan setempat maknanya Scorpion tu duduk setempat je. Scorpion tu duduk setempat je kan. Yang ni adalah satu lagi animasi style yang kita boleh guna. Dia apa ni, katak ni melompat. Okay. Lepas tu dia pause kejap, lepas tu dia lompat balik. Okay. So macam kenapa saya ada macam dekat sini kalau kita tengok slide 37, 38 ada pergerakan 39, 40, 41, 42 ni saya buat dia sama je tiga-tiga ni. Sebab bila kita export ke animated GIF daripada satu slide ke satu slide, ingat tak tadi kita ada. Okay, so kita kita buang dulu fill dia ni, saya nak tunjuk So macam mana nak buang fill secara orang kata banyak-banyak lah. Macam tadi saya buat satu-satu slide kan. So apa saya buat, saya tekan pada slide 37 dengan satu jari. Lepas tu tanpa angkat jari tu saya tekan menggunakan jari yang lain, tekan kat slide-slide yang lain. So dia akan select semua tu. Okay. So saya pergi dekat brush. Saya pergi kat background, pilih no fill. Okay, so katak ni pun sama juga, dia transparent ya. Okay, kenapa saya pilih, saya ada 4 slide kat sini yang sama. Okay, saya akan tunjukkan kenapa. So slide, kita nak export slide 37 ke 44 ya. So export, animated GIF, 37 ke 44. Okay. Alright, nampak tak yang ni yang saya sebut tadi ni? Dia pergerakan daripada satu slide ke slide yang lain. So dia, kalau yang sekarang ni saya pilih 0.5 saat. Yang lain ni logik lah dia bergerak, satu pergerakan daripada melompat naik ke atas ke turun kan. Tapi bila dia turun bawah tu saya nak dia stay lama sikit dekat ground. So bila saya tambahkan 4 slide 1, 2, 3, 4 maknanya 0.5 saat dekat sini, 0.5 saat sini, 0.5 saat sini, 0.5 saat sini. Maknanya lebih kurang dalam 2 saat lah dia berhenti. Lepas tu baru dia lompat balik. Okay, itu sebab saya duplicate beberapa kali slide yang tu. Sebab yang ni adalah standard untuk setiap slide. Pergerakan ni satu slide ke satu slide lain, standard dia punya duration dia, durasi dia. Dan jangan lupa pilih transparent background, tekan export. Okay, akan terus nampak. Nampak tak? Dia pause kejap kat situ, lepas tu dia terus lompat keluar. Alright. So, tekan share, save image. Dia akan masuk kat dalam kita punya foto album. Pilih. Okay, nampak tak ni katak ni? Okay. So tadi kalajengking ni saya buat dia bergerak non-stop So kat mana saya yang katak ni pula saya bergerak, saya buat dia lompat sekali je. So kat mana kita control adalah dekat brush. Bila kita select GIF tu bila kita select GIF, sekarang saya select yang katak ni. Bila pergi brush, pergi kat movie, dia ada none, loop dengan loop back and forth. Kalau saya tekan loop back and forth, nanti dia akan, bila kita play, dia akan nampak dia pergi ke depan, lepas tu nanti dia reverse balik ke belakang. Tu maksud dia loop back and forth. Dia akan keep on looping macam tu lah, pergi ke depan, ke belakang. So, kalau kita pilih loop, maknanya dia akan keep on jumping lah. Jumping kat sana, lepas tu nanti dia repeat balik. Dia repeat macam kalajengking tu lah.
So katak ni saya nak dia lompat sekali je, so saya pilih none. Jadi animated GIF ni tak semestinya kita biar dia keep on looping. Boleh juga play dia sekali sahaja. Alright, so itu animated GIF. Kita dapat 20 Alright, antara benda yang kita boleh buat lagi, memasukkan audio dan rakam suara dan export sebagai movie So dekat dalam Keynote macam kita tengok konten saya tadi, kita ada suara kan, kita nak buat narration ke apa ke. Okay, kat dalam ni saya just masukkan sebagai tutorial ringkas. So saya playkan lah sebagai tutorial ringkas untuk masukkan audio. Saya playkan ini. Hello, saya adalah Okay, so ini kalau tunjuk dengan ni jadi lambat sikit lah kan, so saya masukkan tutorial ringkas. Kepada yang peserta yang dah download Keynote ni boleh tengok lagi sekali lah. Okay, dan juga satu lagi untuk export kepada movie. So bila kita dah buat beberapa slide kita boleh export kepada movie. Jadi dia akan playkan slide itu secara automatik daripada satu slide ke slide yang lain. Sebagai contohnya, saya tunjukkan contoh. Okay, ini konten saya, Gurun Panas ni. Yang kita tengok tadi tu, contoh awal tu adalah inilah orang kata susunan slide saya ni. So apa saya buat, saya exportkan ke semua slide ni kepada movie lah. Jadilah bentuk macam movie tadi dia play. Kemudian menggunakan aplikasi iMovie, saya edit dan masukkan suara. Boleh juga masukkan suara melalui Keynote macam mana yang saya tunjukkan video tadi tu. Tapi kadang-kadang kita nak masukkan dekat iMovie tu supaya saya boleh edit ataupun boleh adjust nak pause dekat mana. So yang tu bila tuan-tuan dan perempuan masuk ke sesi iMovie nanti boleh tengok macam mana kita edit. Okay, so back to kita punya slide, kita dah penghujung. Alright, so sebelum saya akhiri, saya nak tunjuk cikgu-cikgu contoh hasil murid ni salah satu hasil yang murid gunakan Keynote maknanya bukan sahaja kita sebagai guru untuk hasilkan konten, murid juga boleh hasilkan konten mereka sendiri ataupun macam katakan projek cikgu suruh dia bentangkan projek, okey, dan gunakan Keynote. Okey, ni salah satu contoh lah, saya playkan. 10,000 ringgit, which is a problem because most of the country that are having hunger crisis didn't have enough money to support or to buy this machine. So how we can help them to afford this machine? We can sell the machine to other country with a price of 25,000 ringgit. The total of 5,000 ringgit will be our profit, while the extra money will be donated to an affordable country in form of this machine. So the point is, any country that buy this machine will automatically help those who in need of food supply. This will help in the road of zero hunger goal. So itu ada contoh maknanya kalau untuk cikgu yang mungkin cikgu-cikgu yang join ni ada yang tak ada iPad. Jadi sekurang-kurangnya cikgu tahu apa kebolehan iPad ni, apa yang boleh dibangunkan menggunakan iPad. Malah kalau kata anak murid cikgu yang ada iPad tu, cikgu boleh bagi tugasan untuk hasilkan bahan menggunakan iPad pembentangan hasil mungkin hasil kajian ke apa ke. So contoh tadi yang murid tadi gunakan dia gunakan line drawing jadi nampak macam seolah-olah dia sedang menulis dan sambil tu dia record suara, jadi lepas tu dia synckan animasi line drawing tu dengan apa yang diterangkan. So ini adalah antara bahan yang dibangunkan oleh murid sendiri. Okay, so saya rasa setakat ni perkongsian saya. Saya harap ianya memberi orang kata manfaat ataupun sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi
pada cikgu-cikgu yang mana dah ada iPad, bolehlah mula explore Keynote. Yang mana tak ada iPad, cikgu jangan risau, mungkin ada rezeki satu hari nanti cikgu berjaya ataupun mendapatkan iPad, cikgu boleh gunakan ilmu ni lah, boleh cuba hasilkan bahan sendiri. Jadi setakat tu je Dr. Arif, ada apa-apa soalan daripada peserta? Kalau sebelum kita tutup, so ngam-ngam lah 4.25 ni, ada 5 minit untuk sesi soal jawab kalau ada. Mana audio? So saya stop sharing, saya pass balik pada Dr. Arif. Okey. Dia keluar terus tak Keluar? apalah. Dia stop sharing tadi, dia terus keluar iPad ni. But it's okay, I'm still in. Alright. Kejap, I pula yang rasa tak jumpa kat mana I punya session. Okey, nampak ke? Nampak. Okey, kejap. Kejap, saya dah hilang dah. I lost mine. Kejap. Like Ah, sekarang saya nampak slide. Tak, I jadi hang. Kat I dari sistem I jadi hang. Oh, jadi hang ya? Okay, saya Kejap ya, sorry. tak apa. Maybe I terus ke sini kan. Okey. Sekejap, I cuba try semula ni. Wah, terkejut lah tiba-tiba bila hang ni. Okey. Ada orang ada kehadiran. Okey, boleh nampak ya? Okey. Sini, okey. Saya buka session ni untuk Q&A. Siapa-siapa ada ataupun peserta yang ingin bertanyakan soalan, ini masa yang terbaik untuk bertanyakan soalan. Atau mungkin ada yang nak share melalui chat. Kalau tak ada, boleh Dr. Arif mungkin boleh ada link kehadiran kan yang Ada. Okey. Okey, kepada peserta, kalau boleh sempat kita mohonlah mungkin boleh share hasil kerja kita atau hasil kerja cikgu-cikgu semua ke sini lah. Saya tinggalkan link di sini, boleh scan sekejap kalau nak share. Tapi saya cadangkan kita buat sedikit sharing lah supaya tengok progress. Right, di sini saya sertakan lagi link kehadiran. Boleh klik ataupun scan dan juga masukkan kod bengkel kod bengkel kita AEM-F31AD4. Okay, siapa yang dah register, bila kita klik kehadiran ni, dia akan terus pergi ke contoh tepi sini, contoh masukkan email dan juga kod program, and automatically akan masuk dalam sistem untuk kita download e-cert. Right, saya tinggalkan sikit semasa sekejap. Okay, so masih lagi tawaran untuk bertanya soalan. Tawaran untuk bertanya soalan mesti kita buka. Okay, nampak macam tak ada kot. Sebab saya dengar tadi nampak kata ada hujan lah guruh nak start dah kan. So putus. mungkin memang raya. Mungkin ramai yang tak sempat cuba tadi kan. Ya. Express rakyat ni. Pergi ke slot 4 lah ni. Kehadiran ni yang e-cert apa ni? Kehadiran ni. Oh, dia pergi slot 4. F3 184 ni dia pergi ke slot 4 ni. Register numbers. Oh. Sekejap, saya tukar. Sekejap kalau salah. Oh, Keynote. Sekejap ya. Saya bagi ni. Dia Daisy masuk slot keempat kan, kehadiran. Itu dia, terus lompat ke sana. Baik, kenapa dah pergi ke future dah ni? Dah masuk slot 4 kan. Okay, saya bagi ni. Itu yang dekat dalam chat room. Okay, A3A970. A3A970, saya betulkan sikit lah.
Oh, sorry. Sekejap. Finally for everybody. A3A 970. Okey, ni kod yang betul Ni betul A3A 970. Ada yang tak dapat masuk tu. Isi kehadiran. Dah daftar ke belum cikgu? Mungkin belum daftar lagi ke? Okey. So maknanya ada yang boleh daftar, kalau yang daftar memang boleh isi. Yang tak yang belum daftar